Puan-puan, insyaAllah niatkan betul kita pada malam ini untuk berada majlis ilmu, untuk kita sama-sama berusaha agar kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurga nanti. Baik tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala, untuk kuliah maghrib pada malam ini bincang-bincang dengan Ustaz Zul, ya, dia kata Ustaz nak bagi tajuk apa ni? Dah lama dah tak ada kuliah ni, kali kuliah yang keberapa ni secara live. Maksudnya secara bertemu lah kan, dia live Facebook lain cerita kan. Secara bersemuka, ya, tak banyak lagi yang buat, ya. Maksudnya kalau Ustazah pun dengan dalam 2-3 minggu ni, ya, sebelum kami pergi umrah dah ada 2-3 kuliah, lepas tu stop sebab kami orang kata dah lama tak pergi kan, hampir 2 tahun, ya, dan jemaah kami pun hampir 200 yang tertangguh hari tu. Tengok semua pergi, orang tanya Ustaz bila pergi, Ustaz bila kami boleh pergi. Tak apalah, bincang Ustazah dan tempoh 2 minggu, jomlah kita pergi tengok dulu macam mana ceritanya. Tak apalah, nanti saya kongsi kemudian. Itu dua tajuk kita. Jadi tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini ialah tentang dosa-dosa besar, ataupun dalam bahasa Arab disebut al-kabair, ya. Dosa-dosa besar, dosa yang sangat berat, yang sangat dipandang berat dalam Islam, agar kita meninggalkan dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan ia menjadi panduan dalam hidup kita. Untuk apa? Yang pertama sekali, agar Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita, Allah Taala suka dengan kita, Allah Taala terima kita, dan akhirnya apabila Allah Taala redha dengan apa yang kita lakukan, Allah Taala terima amalan-amalan yang kita lakukan, maka pastinya tidak ada balasan yang lain yang akan diberikan kepada kita melainkan syurga yang pastinya kita cita-citakan, orang kata kita dambakan di dalam kehidupan kita. Jadi kitabul kabair, ya, ataupun kitab berkaitan dosa-dosa besar ini yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi, ya. Jadi Imam Az-Zahabi ini merupakan di antara tokoh ilmuwan Islam yang hidup pada kurun yang ke-12, ya, sekitar tahun 673 Hijrah, ya, ataupun 1274 Masihi. Di antara imam yang banyak membahaskan tentang perkara-perkara berkaitan dengan fiqh, ya. Kalau tuan-tuan puan-puan mendalami tentang ilmu fiqh, ada disebutkan Imam Az-Zahabi, ya. Jadi Imam Az-Zahabi ini banyak membahaskan tentang masalah fiqh, dan dia juga di antara ulama yang mujtahid, ya. Cumanya dia tidak ada mazhab sendiri. Terkadang ada pendapat-pendapat beliau yang tidak sama dengan pendapat-pendapat imam mazhab yang 4, daripada Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan juga Imam Maliki. Dia ada pandangan sendiri kerana dia seorang mujtahid. Cumanya beliau tidak mempunyai ramai pengikut yang mencatatkan ataupun menuliskan, mengumpulkan karya-karya beliau sehingga dia menjadi mazhab yang tersendiri, tak ada. Berbeza dengan mazhab yang 4, ya. Imam Abu Hanifah, ramai anak muridnya yang membukukan, ya, dan meneruskan karya-karya ataupun pandangan-pandangan beliau sehingga terbentuknya mazhab Hanafi, ya. Imam Malik, ya, juga ramai anak muridnya yang membukukan karya-karya ataupun pandangan-pandangan beliau sehingga ianya menjadi amalan bagi kelompok yang besar, ya. Itu Imam Syafi'i yang menjadi pegangan kita di Malaysia ini, yang majoritinya kita berpegang dengan mazhab Syafi'i. Jadi Imam Zahabi ini mengarang lebih daripada 90 buah kitab. Tuan-tuan puan-puan, berapa kitab sekarang? Saya yang terlibat dengan pendidikan pun pernah mengajar di kuis dulu daripada tahun 1997 hingga 2012, pun ada 1-2 buku je lah yang karang, ya. Tetapi ulama bernama Imam Az-Zahabi ini, ya, yang nama penuhnya ialah Syamsuddin bin Osman bin Qaymaz, ya, yang digelar dengan masyhurnya dengan Az-Zahabi, ya. Az-Zahabi ni yang gemilang, ya, kerana zahab tu maksudnya adalah emas, ya.
90 buah buku yang dikarang, dan buku yang pertama yang ditulis ialah berkaitan dengan Al-Kabair. Al-Kabir ini adalah dosa-dosa besar, dan beliau mencatatkan 70 jenis dosa-dosa besar. InsyaAllah malam ni boleh kita habiskan 70. Senyum je tuan-tuan perempuan kan. Sampai isyak je, isyak dah 8 suku, tinggal berapa minit je kan. Jadi tak apalah tuan-tuan perempuan, saya cetuskan lepas ni kalau ada pencerahan lain minta dibincangkan ya, berkaitan dosa-dosa besar ini. Apa pentingnya kita tahu dosa-dosa besar? Ya. Kerana dalam kehidupan kita ini ya, ada dua perkara yang mesti kita jaga. Jaga untuk kita melakukan, dan jaga jangan kita lakukan. Dan sebenarnya itulah yang dinamakan sebagai at-taqwa ya. Intipati daripada taqwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Nak jadi orang yang bertakwa mesti ada dua ciri ini. Yang pertama, apa-apa sahaja yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk melakukan, kita mesti buat ya. Tak boleh nak buat alasan pun, kecuali perkara-perkara yang dibenarkan rukhsah, kebenaran. Contohnya, sebelum ni tuan-tuan perempuan ya, tak boleh datang surau, tak boleh datang masjid, tak boleh solat Jumaat. Sebab apa? Tidak dibenarkan. Kenapa? Ada COVID. Allah, takkan COVID dia tak boleh solat? Mana lebih besar? COVID lebih besar ke Allah lebih besar? Sudah, Ustaz tanya, Ustaz nak kena jawab. Kan mula begitu konflik sedikit kan, mana lebih besar? Tengok lain boleh berkeluar ramai-ramai, takkan solat tak boleh ya. Rupanya dalam agama ini ya, ada perkara-perkara yang dibenarkan untuk kita tidak melakukan, yang dinamakan sebagai rukhsah, kelonggaran. Kenapa? Sadduz zara'i. Apa pula sadduz zara'i Ustaz ni? Istilah pelik. Ni istilah fiqh nama dia, usulul fiqh. Jadi apabila suatu perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan, maka perkara tersebut perlu diambil kira, perlu dilakukan agar perkara-perkara yang memudaratkan itu tidak berlaku. Jadi yang mudarat ni ada dua, sama ada mudarat berkaitan kehidupan kita ataupun berkaitan dengan agama. Jadi kita tahu COVID ini boleh membahayakan ya, boleh membawa ke kematian. Dan di antara kajian yang dibuat ialah untuk orang kata boleh mengekang daripada tersebarnya virus tersebut ialah dengan mengurangkan kontak, perhubungan, penjarakan dan sebagainya. Maka di situ diberi kelonggaran untuk kita tidak solat Jumaat, diberi kelonggaran untuk tidak rapat-rapat kan. Kalau kita solat kan kena rapatkan saf kan, sawu sufufakum, betulkan saf. Nak betulkan saf macam mana Ustaz? Ada jarak-jarak ni, tak rapat macam ni, sah tak jemaahnya Ustaz? Nanti terputus saf pula kan. Jadi perbahasan-perbahasan itulah ya, dilihat apakah mudarat ataupun implikasinya. Maka syariat Islam ini sangat cantik, diberi kebenaran untuk tidak rapat-rapat. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan, walaupun jarak-jarak, pahala berjemaah tetap dapat ya. Kemudian walaupun kadang tak solat Jumaat sebelum ni, maka itu juga diberi kebenaran. Tapi tuan-tuan puan-puan, memang ada suatu kesan negatif ya, berkaitan dengan solat Jumaat ini. Apabila keterbatasan jumlah jemaah, ada di antara kita yang ambil ringan. Alah, nanti kalau pergi surau, pergi masjid pun tak dapat juga ya. Tak dapat giliran lagi. AJK kita tak bagi giliran untuk kita solat Jumaat ya. Implikasinya ada sesetengah masyarakat kita yang ambil ringan. Di tempat-tempat yang sudah dibenarkan untuk jumlah yang maksimum pun kadang tak cukup lagi. Jadi sama-samalah kita ingatkan kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita,
kawan-kawan kita. Jadi di mana sana ada ruang untuk kita solat Jumaat, maka solat Jumaat, ya. Solat fardu berjemaah di sana pun sudah dibenarkan, jom kita sama-sama. Jadi saya ingatlah kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan puan-puan semua untuk kita kembali rapatkan saf yang dibenarkan lah. Kembali kita imarahkan, ya, rumah Allah ini dengan kita mematuhi SOP yang ditetapkan. Baik tuan-tuan puan-puan, kembali kepada tajuk kita tentang dosa-dosa besar. Saya katakan tadi, di dalam agama ini untuk kita menjadi baik ada dua perkara yang perlu kita jaga. Yang pertama, kena buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang kedua, kita kena tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, ya. Yang kena buat itu adalah semua bentuk kewajipan, ya. Jadi kewajipan ini yang menjadi asasnya, sekiranya ia ditinggalkan, ia boleh menjadi dosa besar. Contoh solat, ya, itu kewajipan yang asas. Zakat itu juga kewajipan yang asas, ya. Jadi kalau kita tidak melakukannya dengan sengaja, malas-malasan ataupun mengambil ringan, ia juga boleh menjadi dosa besar, ya. Yang kedua ialah perkara yang memang dilarang, ya. Dalam Islam ini ada perkara-perkara yang dilarang, yang diistilahkan sebagai muharramat ataupun manhiyat. Muharramat yang diharamkan, manhiyat perkara-perkara yang ditegah, ya. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Allah Ta'ala, apa-apa yang Rasul kamu bawa daripada Allah, wa ma atakumur rasul, yang dibawa, yang didatangkan oleh Rasul, fakhuzuhu, maka ambillah. Ini arahan daripada Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang ditegah kamu daripada melakukannya, maka tinggalkanlah. Kan itu intipati kepada takwa yang saya sebutkan tadi, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi mudah-mudahan sekiranya sifat ini ada dalam diri kita, kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh dan kita tinggalkan larang-larang agama ini, insya-Allah kita akan selamat. Kita menjadi orang yang hebat, kita menjadi orang yang mulia. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, tuan-tuan puan-puan, dah jelas, ya, mengapa adanya kita panggil apa? Kewajipan dan adanya larangan-larangan. Kerana itulah fitrah hidup kita yang Allah Ta'ala letakkan kita, lantik kita di atas dunia ini sebagai khalifah untuk menguji kita. Sebab tu ada suruhan dan ada larangan. Dan suruhan larangan itulah yang menjadi kayu ujian untuk kita, kayu ukur untuk menilai kita, sama ada kita taat kepada Allah ataupun kita menjadi orang yang asi, orang yang derhaka kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Keputusannya bila, tuan-tuan puan-puan? Keputusan bila kita mati nantilah. Bila kita dah mati, dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mahsyar, disitulah akan ditimbang amalan kita, ya, di mizan yang baik dan juga yang tidak baik. Sekiranya, ya, amalan baik itu lebih berat, alhamdulillah. Namun sekiranya amalan-amalan yang tidak baik, amalan-amalan yang buruk, larangan-larangan itu lebih banyak, perkara-perkara yang dosa ini lebih besar, menjadikan timbangannya lebih berat, na'udzubillahi min dzalik, ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Tuan-tuan puan-puan, ya, kita masuk syurga bukan sebab amalan kita. Amalan yang kita lakukan itu hanyalah sebagai syarat membuktikan kita ini adalah hamba-hamba yang patuh, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
implikasi daripada amalan dia, implikasi pada amalan yang kita lakukan, ataupun kita panggil manfaat daripada amalan yang kita lakukan, akan kembali kepada kita. Allah Ta'ala tidak memerlukan amalan kita di sisinya. Kalaulah seluruh makhluk di atas dunia ini tidak tunduk dan tidak menyembah Allah, Allah Ta'ala tetap maha berkuasa. Allah Ta'ala tidak akan kurang sedikit pun kedudukannya, keagungannya, kehebatannya. Allah Ta'ala tidak akan kurang sedikit pun. Dan sekian semua makhluk di atas dunia ini menderhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun juga tidak akan menjejaskan sedikit pun status, kekuasaan, kedudukan, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana di antara sifat Allah ialah al-istighna, terkaya daripada segala-galanya. Allah Ta'ala tidak memerlukan daripada hamba yang diciptanya. Jadi tuan-tuan puan-puan, jom kita cuba tengok apakah yang dimaksudkan dosa besar. Nanti kita tengok yang utama daripada besar tu apa dia. Mungkin satu dua lah yang kita boleh bincangkan. Baik tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksudkan dosa-dosa besar itu ialah perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apabila dilakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dengan ancaman dan juga siksaan. Mana-mana larangan yang apabila dilakukan, di akhir larangan tersebut Allah Ta'ala janjikan dengan siksaan ataupun kecaman, ataupun ianya satu yang keji, menunjukkan perkara yang dilarang itu adalah dosa besar dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu katakan uslubun nahyi, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan suatu larangan itu ialah dengan cara dilarang dan diingatkan dengan ancaman. Kan banyak Al-Quran menyebutkan innahu rijsun min amali syaitan. Siapa yang buat perkara ini, maka ia bukan satu perkara yang keji daripada amalan syaitan. Itu dosa besar lah. Contohnya main judi, innamal khamru, arak, wal maisiru, dan judi. Semua itulah rijsun, benda yang keji daripada amalan syaitan. Itu dosa besar. Minum arak, main judi. Kadang main judi kita tak perasan kan, ini bukan judi, macam biasa je. Dulu orang kata apa, loteri kebajikan. Loteri dah judi, tapi macam mana boleh jadi kebajikan? Ustaz, dia sebahagian daripada duit yang dapat tu kita buat kebajikan. Jadilah loteri kebajikan halal tu Ustaz, sebab dapat lesen lagi. Jadi itu halal dibenarkan pada pandangan manusia, tetapi hukumnya tetap haram. Jadi semua perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijanjikan dengan siksaan ataupun kecaman, kejian, maka itulah yang dinamakan sebagai dosa-dosa yang besar. Dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Zahabi ada 70. Jadi cantiklah kalau tuan-tuan puan-puan cuba dapatkan buku ni. Nak dapatkan mana Ustaz? Kedai buku sekarang Ustaz nak pergi Shopee je. Sekarang kan dah biasa kan, nak belanja tak pergi mana-mana, duduk kat rumah je. Yang tak tahu aja JNT sampai, Pos Laju sampai, apa lagi yang ada, semualah jenis dalam move ke yang tak move ke. Itu sebenarnya adalah satu perubahan gaya hidup manusia yang disebabkan oleh COVID. Bagus juga kan. Kalau kita nak pergi, contohlah kita nak pergi ke Pekan, ke Seremban tu kan, boleh tahan juga dengan jam dekat Senawang lagi. Nak pergi dekat Maidin tu kan. Sebenarnya dulu kami memang pernah duduk Seremban dekat Taman Margosa sekitar tahun 2000, bila Ustaz dah tak ingat dah, tahun 2010, 2012, 2009, 10, 2011. 2012 kami patah balik ke Lembah Kelang.
Adalah rumah tu kat madrasah tu. Kadang-kadang sempat tengok-tengok, kalau tak ada tanya je jiran sebelah, macam mana rumah ada lagi ke tak? Rumah ada lagi tu. Jadi memang ini biasalah kadang-kadang masuk kan, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, ya, bila perkara dosa yang besar ini, ya, memang kita kena jaga jangan sampai kita melakukan. Sebab Allah Ta'ala pun dah ingatkan kepada kita, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan, iaitu dosa-dosa yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia di syurga. An-Nisa ayat 31. Tengok kan betapa pentingnya kita menjaga diri kita daripada kabair ini, daripada dosa-dosa besar, kerana ia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Yalah, kita dosa kecil kadang tak sengaja, kadang naik motor kan, ya, naik motor teringat nampak orang kan, ya, naik kereta depan motor, lepas tu pakai skirt pula tu, Allah ternampak kilat kan, macam mana? Tengok lagi ke tak, macam mana? Peluang ni. Kalau yang peluang tu jadi dosa besar lah kan. Jadi kali pertama itu dimaafkan, tapi yang kedua itu merupakan satu dosa yang akan dihitung dan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dosa-dosa kecil, kadang kita melakukan perkara-perkara yang tidak sengaja dan sebagainya, insya-Allah sekiranya kita tidak melakukan dosa-dosa besar, amalan-amalan yang baik itu dia akan menghapuskan dosa-dosa yang kecil, ya. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik itu dia akan menghapuskan, akan menghilangkan, ya, dosa-dosa yang kita lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, melainkan dosa besar lah. Bila dosa besar ni kena ada syarat-syaratnya yang dinyatakan oleh para ulama, insya-Allah kalau masih kita bincangkan, ya. Baik, memang penting tadi Allah Taala sebutkan dalam surah An-Nisa 31, kita perlu jauhi daripada dosa-dosa besar ini yang dilarang. Balasannya apa? Apabila kita dapat menjaga diri kita daripada perkara-perkara tersebut, Allah Taala akan ampunkan, ya. Allah Taala akan hapuskan dosa-dosa kita yang kecil-kecil ini, ya. Apa pentingnya ni tuan-tuan puan-puan dosa-dosa ni? Masalah sangat ke? Ada nampak ke? Ya. Orang yang mencuri, orang yang menipu dengan orang yang betul, nampak biasa je, sama je kan, ya. Macam tak ada apa-apa. Kadang tengok orang yang menipu itulah yang kaya raya. Musim Covid ni, ya, masa itulah dia buat duit. Apa? Scammer kan. Nak jumpa orang kata nak perlu bantuan, minta bantuan, punya scammer. Dia gunakan untuk kepentingan diri sendiri, menggunakan nama-nama orang yang tertentu. Nama saya biasa dah, ya, minta duit daripada orang. Tengok-tengok, gambar profil gambar saya. Lepas tu sila tu dibagi ke saya sendiri. Dia gunakan profil Kenakan Samudin, dibagi kepada saya sendiri. Dia kata, siapa awak tu? Cubalah lain juga. Akhirnya kantuilah, ya. Jadi di situ nampakkan dia, ya, demi nak dapatkan duit itu, ya, mereka sanggup melakukan dosa besar, ya, dengan cara menipu. Jadi tuan-tuan puan-puan, sangat penting untuk kita jaga diri kita, jangan kita terjebak dengan dosa besar, ya. Dan ayat yang lain di surah Asy-Syura yang ayat yang ke-37 berbunyi, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, ya. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf dan mereka mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat-sifat orang yang baik ini, orang yang beriman, apabila mereka melakukan perkara-perkara yang keji, perkara yang berdosa ini,
apabila mereka dimarahi, mereka ditegur, ya, mereka memberikan kemaafan dan mereka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat-sifat beriman. Yalah, kita manusia kan, ya. Kita bukan malaikat. Ada malaikat kat sini? Ada, tapi bukan kita lah, ya. Malaikat yang sentiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tengok orang yang baik sangat, oi, untunglah dia baik betul macam malaikat. Macamlah dia nampak malaikat kan. Tapi kita percaya kan? Kita yakin ada malaikat. Pernah nampak? Tak nampak. Tapi kita yakin dan kita percaya kerana beriman dengan malaikat ini adalah di antara rukun iman juga, ya. Kalau kita tak percaya dengan malaikat, tak sempurna iman kita. Rukun iman yang 6 kan beriman dengan para malaikat, ya. Jadi kerana kita beriman dengan malaikat inilah, ya, tuan-tuan puan-puan, kita kadang tak berani, ya, untuk melakukan perkara maksiat. Duk catat kanan kiri malaikat, ya, Raqib dan Atid, ya, mungkar nakir tu dekat esok nantilah baru jumpa, ya. Tapi yang sentiasa bersama dengan kita inilah Raqib dan Atid, ya. Raqibun Atid, malaikat yang sentiasa mencatat amalan kita. Allahu Akbar. Setiap, ya, langkah yang kita lakukan, setiap tutur kata yang kita perkatakan, kadang marah, kadang menipu, kadang macam-macam lah kan, sampai tak tahu nak sebut, semuanya itu akan dicatat oleh dua yang ada di sekeliling, sentiasa bersama dengan kita, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, dengan iman itulah, ya, yang menjadi kawalan kepada kita untuk tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut untuk meninggalkan kewajipan. Sebab tu Nabi sebut, la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Orang yang mencuri itu dia takkan mencuri kalaulah dia beriman. Maksudnya waktu dia mencuri itu memang imannya tak ada. Sebab dia lupa Allah Ta'ala melihat dia. Dia tak ingat yang malaikat mencatat apa yang dia buat, walaupun masa tu tak ada orang. Masa Covid kan, masjid surau tutup, tapi dia boleh masuk juga, ambil mikrofon, ambil amplifier, tengok mana tabung-tabung yang ada, kok ada sikit-sikit, masuk juga. Kat surau tu pun dia tak takut. Apatah lagi tempat biasa. Memang betul, kalau orang yang melakukan maksiat ini, ya, memang dia tidak ada iman dia, ya. Dia tidak ada iman dan tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina itu, ya, kalaulah ketika dia berzina itu dia beriman kepada Allah. Allah Akbar. Orang berzina nak ingat Allah kan? Tak ingat dah, ya. Susah nak ingat sebab syaitan sudah menyelubunginya. Ditambah lagi lah dengan nafsu yang ketika itu sudah menguasai dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, kita kena selalu bersama dengan orang yang sentiasa mengingatkan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, haji-haji yang lelaki ni, kalau ada isteri membibil yang baik, alhamdulillah, ucap terima kasih. Lambat tak pergi surah ke masjid, dia membibil dia, terima kasih kat dia. Kadang-kadang kita buat yang lagu-lagu, isteri banyak membibil, terima kasih. Sebab dia adalah orang yang sentiasa mengingatkan kepada kita. Tapi kalaulah kita buat tak betul, dia pun tumpang sekaki, bahaya. Apatahlah kalaulah perempuan, isteri buat maksiat, suami merelakan dan menyokong, itu namanya suami yang dayus, ya. Dayus ini dia tak masuk syurga. Tapi kalaulah lelaki yang buat maksiat, itu dia tanggung sendirilah. Tapi tuan-tuan perempuan, dalam pemerhatian saya lah, ya, kebanyakan yang bising ni lelaki ke perempuan, tak berani jawab. Ya. Jadi beruntunglah tuan-tuan perempuan kalau ada isteri yang popek ni kepada perkara yang baik, ya. Kalau tidak kita lupa. Saya pun sama juga, kalau tak ada ustazah tu bising-bising kanan, saya pun lupa juga. Manusia kan. Jadi kita saling, orang kata,
lengkap melengkapi, ingat mengingati, ya. Kalau yang isteri pun diingatkan pun terimalah juga. Kadang susah juga perempuan dia nak dengar asyik nak dengar cakap dia. Jadi begitu, dalam hidup rumah tangga ini kita perlu saling ingat mengingati dan terimalah pandangan-pandangan daripada kawan-kawan kita yang dekat dengan kita, kawan yang paling rapat pasangan kita, sekiranya ia berkaitan dengan kebaikan. Baik tuan-tuan perempuan, ada 70 ya, dosa besar ya, yang perlu kita ketahui dan kita hindarkan. Saya malam ini nak kongsikan satu je ya, iaitu dosa besar yang pertama disebutkan oleh Imam Az-Zahabi adalah dosa syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini adalah dosa yang sangat besar. Besarnya bagaimana tuan-tuan perempuan ya? Sehingga besarnya dosa itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kemaafan, keampunan kepada orang yang menyekutukan Allah, yang mensyirikkan Allah ya. Dalam surah An-Nisa ayat ke-48 yang berbunyi, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang menyekutukannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sedia untuk mengampunkan dosa-dosa yang lain ya. Jadi kerana apa syirik ini terlalu besar sehingga Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa-dosa orang yang menyekutukan Allah ini? Kerana dia mencabar kredibiliti, mencabar kedudukan Allah, mencabar tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih penting dalam kehidupan kita selain daripada kita membesarkan Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, dan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana itu adalah tujuan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan kita di atas dunia ini ya. Selalu kita bacakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan apa? Supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah, menyembah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita melakukan syirik ini ya, artinya kita tidak mengakui tentang kebesaran Allah, sehingga kita menyamakan, kita meletakkan sesuatu itu sama taraf dengan Allah. Itulah satu dosa yang besar. Dan kalau kita lihat perjuangan para Nabi ya, daripada zaman Nabi Adam, masa itu Nabi Adam mendidik anaknya supaya menyembah Allah. Dan apabila manusia mula sesat, menyembah berhala, menyembah selain pada Allah, maka para Nabi tugasnya adalah untuk menyadarkan mereka dan kembali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dibangkitkan menjadi nabi, menjadi rasul, di keliling Kaabah itu ada 300 lebih berhala ya. Mereka yakin adanya Allah sebab dia tahu Kaabah itu bukan satu binaan yang suci semenjak daripada zaman Nabi Adam ya. Mereka mengakui tentang Kaabah itu adalah rumah suci, Baitullah. Tapi di samping mereka mengakui Allah, mereka mengakui Tuhan-Tuhan yang lain, yang namanya Lata, yang namanya Uzza. Jadi itu syirik dalam bentuk pengabdian, syirik dalam bentuk penyembahan. Jadi kerana itulah, itu yang pertama sekali. Dan Imam Az-Zahabi menyebutkan bahawasanya di antara dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita mesti syak nak azan dulu ke ya, kena tamatkan teruskan saja insyaAllah sampai bila pukul 12 ke ya. Saya dah sejam dia cukup lah kan untuk permulaan kan? Okay. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita dah tahu bahawasanya
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu bukan satu dosa yang besar. Syirik ini kita boleh definisikan sebagai satu perbuatan, satu perkataan, satu kepercayaan yang kita menyamakan sesuatu yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab syarakat ni maksudnya dia syarik, sekutu, kawan, kongsi. Biasa kan dengar perkataan syarikat? Sebab apa namanya syarikat? Kalaulah pemilik perniagaan itu seorang, boleh kita panggil syarikat tak agaknya? Dipanggil apa? Syarikat persendirian juga. Cuma syarikat itu namanya, syarikat itu sebagai institusi perniagaan, ya. Tapi bila syarikat yang ada rakan kongsi, ada dia punya peraturan-peraturan dia. Jadi bila dah ada rakan kongsi, maka rakan kongsi mempunyai autoriti yang sama. Sebab tu kalau syarikat persendirian, dia tak perlu orang kata apa, resolusi kelulusan kan, tak perlu kan. Dia seorang, dia buat lah. Dia kata kalau syarikat persendirian sama je dengan orang kata kalau engkau persendirian, tak ada beza. Tapi bila syarikat dalam bentuk perkongsian, ya, maka di sana ada peraturan-peraturan. Jadi orang yang dalam satu syarikat itu mempunyai kuasa yang sama, mempunyai autoriti yang sama. Jadi bila dalam ketuhanan ini kita meletakkan sesuatu yang sama dengan Allah, maka itulah dianggap sebagai syirik. Contohnya perbuatan. Kewajipan kita adalah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak sembah Allah? Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Nak sembah Allah, tengok macam mana aku sembah, iaitu solat. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaulah ketika yang sama kita solat, tapi kita pula menyembah berhala ataupun mengagungkan perkara-perkara yang lain sebagaimana dilakukan oleh penganut-penganut agama yang lain, sepatutnya kita ni manusia semua sama. Nak sembah Allah dengan solat, tapi dia tak nak. Dia solat dia dengan apa? Dengan pegang colok, ataupun dia sembah berhala. Dia kata tak ada, kita bukan sembah berhala, kita sembah Tuhan Allah. Tapi ini sebagai medium orang tengah. Allah Ta'ala tak perlu perantara, ya. Allah Ta'ala tak perlu perantara. Allah Ta'ala tahu apa yang kita lakukan. Dan kalau kita nak berdoa pun, Allah Ta'ala kata ud'uni, tak perlu perantara. Nak tawasul walaupun ada yang mengharuskan, kan. Tapi kalau kita nak berdoa terus, itu lebih baik, ya. Dan doa yang penuh tulus, ikhlas, dengan kesungguhan, walaupun kita banyak dosa, tapi kita buat bersungguh-sungguh, itu insya-Allah Allah Ta'ala dengar permohonan kita, dan insya-Allah Ta'ala akan perkenankan doa kita. Solat itulah bentuk penyembahan yang diajar oleh Nabi. Maka apabila kita menyembah dengan cara yang lain, maka kita telah menyekutukan Allah. Kalau kita nak minta sesuatu, minta kepada Allah, tiba-tiba kita minta kepada orang lain, minta kepada apa? Minta kepada pokok, minta kepada busut, minta kepada berhala-berhala. Ini memang terang bentuk syirik yang bentuk ubudiyah, ya. Habis kalau minta ke orang tu syirik tak ustaz? Tak ada duit minta ke mak ayah, tak boleh minta ayah, syirik tu. Konsep tu berbeza, ya. Sebab minta, ya, kepada orang itu dianggap sebagai usaha kita. Kita tahu bukan dia bagi. Kalau dia bagi, orang kata dapat sesuatu itu pun secara majazi, tapi yang berikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau dalam penyembahan kita berkeyakinan ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun sama, ya, kuasa dengan Allah Subhanahu wa taala, kemampuannya sama dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu perbuatan yang syirik. Ada orang kata, ustaz, musim Covid ni kita boleh tulis sesuatu dekat kertas tu, kita gantung, insya-Allah dia boleh menyelamatkan kita daripada Covid. Boleh tak tuan-tuan puan-puan?
Kat pintu tu nak tulis apa, mentera ke apa kan, tulis gantung supaya COVID tak masuk rumah. InsyaAllah selamat daripada COVID. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tangkal tu bukan syirik, sebab kita yakin tangkal itulah yang boleh memberi kesan. Itu syirik. Kita takut dengan sesuatu sehingga kita sanggup melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti kalau tak dengar cakap dia, rezeki kita hilang. Kita gantungkan rezeki itu kepada manusia. Itu pun syirik juga, menjadi hamba kepada manusia. Ya. Kalaulah kita tak makan ubat ni, mati kita. Itu syirik. Sebab kita letakkan kebergantungan kita kepada ubat. Kalau tak ambil vaksin ni, habislah kau mati. Mati katak aja gitu. Itu syirik. Tetapi yang betul bagaimana? Kita ambil vaksin, kita ambil ubat sebagai ikhtiar kita, asbab dia. Kerana dalam syariat, al-akhzu bil asbab wajibun. Mengambil kepada sebab yang boleh menyampaikan kepada suatu hajat, itu satu yang wajib. Kita nak sihat, kena ambil ubat, wajib ambil. Tapi keyakinan kita bukan ubat itu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau obat itulah yang berkuasa menyembuhkan penyakit, tak ada orang sakit, tak ada orang mati kan. Tapi makan ubat, ada yang hidup, ada yang mati. Ada makan ubat, ada yang sihat, ada tak sihat. Makan vitamin, orang kata makan vitamin insyaAllah selamat daripada COVID. Makan awal dulu kan, kena banyakkan vitamin C. Ya. Ada orang makan vitamin C berbotol-botol, kena juga. Nak tunjukkan bahawasanya, ya, apa yang ada di atas dunia ini tidak akan menyamai sekali-kali, ya, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kuasa memberi penyembuhan, kuasa memberi rezeki, kuasa untuk menaikkan, kuasa untuk menjatuhkan. Semua itu adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kadang kita tak perasan kan. Jadi kalau kita dengan anak kita nak suruh makan dan sebagainya kan, jadi kena ingat, ya, itu sebagai asbab. Cepat makan ubat, kalau tak makan ubat nanti sakit. Macamlah obat itu yang menyembuhkan, ya. Jadi kaitkan bahawa ini aspek kita makan ubat. Nah, insyaAllah mudah-mudahan dengan sebab makan ubat Allah Ta'ala bagi kesembuhan, ya. Jadi kita kaitkan semuanya ini dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barulah jiwa kita hidup dengan jiwa agama dan kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi kalau syirik ni kita berbagi pada dua jenis. Yang pertama syirik jali, syirik yang jelas. Syirik yang jelas ni mantalah orang menyembah berhala, ya, orang yang menyembah tokong, ya, ataupun kita ambil nombor ekor, ataupun memuja musuh dan sebagainya, ya, percaya dengan tangkal, ya, macam-macam. Itu adalah syirik yang jelas, nampak perbuatan dia. Yang kedua ialah syirik yang khafi. Syirik khafi ini adalah syirik, ya, yang tak perasan, ya. Tapi kita buat itu, ya, kita melakukan sesuatu itu bukan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan sebagai riya, ya. Jadi riya itu sebagai Imam Ghazali menyebutkan, ya, ia termasuk di dalam dosa besar juga, ya. Dan juga Imam Zahabi di sini menyebutkan, ya, di antara perkara yang tergolong dalam al-kabair ini ialah kategori syirik khafi. Di mana syirik khafi ini apabila kita melakukan sesuatu perkara bukan kerana Allah. Tentang perempuan datang ke surau ni, sebab apa? Nanti kalau datang surau nanti kena pulau, nak kenduri nanti tak ada orang datang. Jadi datang surau ni sebab nak dapatkan orang kata benefit, ya, manfaat yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Datang nanti esok kalau berkenduri senang untuk imam dah kenal kita. Jadi datang ke surau bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi nak dapatkan
senang untuk itu pun boleh termasuk di dalam syirik khafi. Ataupun terimam, baca Allah Rabbi, tarik suara masa jadi imam tu, kalah imam sudais kat Mekah tu. Dan hatinya, aku tarik di masjid dia, tak ada orang dah lebih hebat aku dah. Ada imam macam ni ke? Saya tak kata imam mana-mana tak kan ya. Sebab itu dikatakan syirik yang khafi, ya. Kita buat sesuatu itu kita tak perasan, kita rasa kita buat baik, tapi niat kita itulah yang menjadi pembeza sama ada kita buat itu kerana Allah ataupun kita kerana orang lain, ya. Jadi batasannya memang sangat orang kata sangat nipis, ya. Jadi perlukan kita pada hati yang baik, selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ingat mati, selalu ingat akhirat, insya-Allah, ya. Ia akan menjadi orang kata kekuatan kepada kita. Tuan-tuan puan-puan, kalaulah kita nak tengok diri kita ni ikhlas ataupun tidak, buat satu perkara itu kerana Allah ataupun tidak, ya. Tengoklah, ya, bagaimana reaksi kita sama ada ketika dipuji ataupun dikeji. Kalaulah kita dipuji, kita okey je, tak ada apa, biasa je, ya, itu insya-Allah. Tapi kalau dipuji, kau tak kenal aku, seluruh orang kampung dah kenal, kau tak kenal aku, kau nampak sangat lah tu kan, nak riak, nak tunjuk-tunjuk betapa dia hebat, ya. Itu di antara tanda-tandanya lah, ya. Ataupun kalaulah dia buat kebaikan tu tak ada orang tiraf dia kecil hati. Lama dah aku jadi imam kat sini kan, ya. Tak ada orang nak puji aku. Buat aku datang ke mana-mana buat tak tahu je orang kan. Sedangkan akulah imam yang paling sedap bacaan dia kat surah pasal 3A ni kan. Jadi bila orang tak raikan dia, orang tak hargai dia, dia dah terasa dia buat tu kerana apa. Kalau dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak kisah pun, ya. Orang puji pun dia sama je, orang keji pun sama je, sebab dia buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain, ya. Dia buat kerja, buat itu dan ini, aktif dalam masyarakat. Orang tak hargai dia, relax je, ya. Sebab tu dah tuan-tuan puan-puan, benda ini terlalu terlalu rahsia. Dan ada di antara kita yang kadang orang yang buat baik dia terlalu rahsia. Dia tak suka nak tunjuk sebab dia nak jaga ni lah, nak jaga hati dia supaya tidak terjebak dengan syirik khafi dengan sebab riak, ya. Kadang, tak maaf saya sebut dulu, kadang macam juga tu orang kaya, bila kita minta dia tak baginya, kedekut nak mampus, nampak je kaya tapi kedekut, ya. Tapi kadang tuan-tuan puan-puan, kenapa dia tak bagi apabila kita minta? Sebab bila orang minta, dia bagi, orang tahu dia bagi, takut dia tak boleh nak kawal. Mungkin orang cerita, kau tahu tak, aku pergi jumpa dia bagi 40,000, terus siap surau ni, ya. Tapi sebenarnya ramai di antara hamba-hamba Allah ini, ya, yang saya jumpa, dia tak bagi tahu siapa pun, tapi dia bagi je, dia bagi, ya. Min haitsu la yahtasib. Akhirnya bila dia begitu kan, dia seronok, ya. Memang saya jumpa pada satu hamba Allah, ya, orang muda lagi, ya, dalam kurungan tak sampai 40 tahun pun, ya. Dia pernah pergi umrah dengan saya, ya, satu family pergi umrah dengan saya, ya. Jadi kadang bila kita minta dia tak bagi, tetapi bila sesekali minta dia kata, Ustaz lambat sikit Ustaz. Dia beritahu juga lah sebab dia kenal kan. Dia banyak kebaikan yang buat, ya, dengan cara dia sendiri, ya. Dan ada beberapa orang yang ternama di Malaysia ni pun nampak dia kaya, tapi bila kita selidik di belakang dia, dia punya banyak, ya, kebaikan-kebaikan yang dia buat tanpa dia isytihar dan dia tak bagi tahu pun, ya. Kerana apa? Sebab itulah dia nak menjaga dirinya agar tidak terjebak dengan syirik khafi, iaitu riak dalam amalan kita, ya. Jadi nak jaga hati ni bukan mudah, tuan-tuan puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan sedikit perbincangan kita
akan memberikan suatu kebaikan kepada kita. Dan untuk akhirnya saya nak bawakan suatu hadis dari Rasulullah SAW yang berkaitan dengan syirik khafi ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bukhari dan juga Muslim, ya. Iyyakum wasyirku, iyyakum wasyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yaqulullah azza wa jal lahum yawmal qiyamah idza juziya an-nasu bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Allah Rabbi, ya. Nabi ingatkan, iyyakum wasyirkul asghar, jaga-jaga dengan syirik yang kecil, ya. Maka para sahabat pun bertanya, qalu wa ma syirkul asghar, apa yang dimasukkan dengan syirik yang kecil ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, ar-riya'u, ya. Riya ni maksudnya menunjuk-nunjuk, daripada ra'a, melihat. Dia tunjukkan amalan dia, dia tunjukkan harta dia, tunjukkan gelang dia. Ada apa? Ada lipan. Apa lagi? Lipan lagi apa? Salah? Yang jenis-jenis gelang tu. Lipan kudung. Macam-macam kan. Masa tu lah dia nak tunjuk-tunjuk kan. Bila dia pakai, masa nak kenduri. Masa kenduri tu yang semua gelang kat almari tu dikeluarkan. Nak tunjuk. Belum yang lain lagi kan. Jadi dia suka menunjuk-nunjuk, ya, dengan amalan yang dilakukan, ya. Maka Allah Ta'ala berkata pada mereka pada hari kiamat, iza juziyan nasu bi'amalihim, ya, apabila manusia dibalas dengan amalan-amalan mereka, idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya, ya. Kamu pergilah kepada orang-orang yang ketika di dunia itu yang mereka melihatkan amalan-amalan mereka. Itu Allah Ta'ala suruh tengok orang-orang yang menunjukkan kepada amalan-amalan yang dilakukan. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'un. Allah Ta'ala tanya, adakah mereka mendapat balasan dari apa yang mereka lakukan? Itu yang kita takut ni di akhirat nanti. Kita rasa kita dah baik dah, banyak amalan kita lakukan, tapi rupanya tak ada apa-apa. Sehingga Allah Ta'ala kata, hal tajiduna indahum jazaa'un, adakah pada mereka balasan di atas amalan yang mereka lakukan, ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi peringatan dan pengajaran kepada kita. Kalau kita nak beramal, berbaik, orang kata amalan yang secara tersembunyi itu lebih baik, ya. Kalau nak sedekah terus masuk akaun itu lebih baik. Ni kan ada kat depan ni kan, nombor akaun. Kalau bagi duit ustaz nampak, oh ustaz tu bagi 100, dia bagi RM50. Sikitnya tak padan dengan kereta Alphard. Datang kereta Alphard tapi bagi RM50. Dan mengata-ngata pula, ustaz dia sepatutnya berapa dia bagi, ambil je lah kan. Jangan orang kata nak menilai orang. Tapi itulah kadang kita manusia kan, suka sangat menjadi pengadil. Oh dia ni banyak duit tu kan, padahal bukan duit dia. Dia tolong kumpul duit orang, dia bagi kat surau, yang dapat nama dia. Itu pun satu masalah juga, ya. Jadi kalau mana-mana NGO tak salah, ya, untuk dia nak tunjukkan, ya, apa yang telah dikutip, ya, untuk tunjukkan kepada orang bahawasanya amanah itu telah disampaikan. Itu bagus. Tetapi jangan sampai amalan itu ditutup oleh apa? Oleh kemasyhuran individu itu sendiri. Kan? Yang amalan tu okey, baik dah, tetapi orang kata dia punya glamour dia, kemasyhuran itu dia mengatasi sehingga dia tak nampak kebaikan yang buat, tetapi dia nampak individu yang hebat. Oh, kalau ustaz ni tak datang, susah lah kan. Tengok dia datang terus dapat. Mana pergi pejabat zakat ni mana? Zakat di sini mana ni? Mana tu imam ni, tu imam tak buat kerja. Sebab itu menjadi fitnah, ya. Sebab tu orang kata kalau nak tunjuk ini, biar berpada tunjukkan apa yang
kebaikan yang kita lakukan, amanah daripada orang, bukan menunjuk-nunjukkan. Dan ni kau tahu tak, ni semua dia aku tau, dia peribadi aku tak ambil dia orang pun. Itulah kita masalah, ya. Minta maaf lah kalau terkena mana, tapi sebenarnya itu tidak sepatutnya berlaku. Kalau duit kita, lebih baik kita buat senyap-senyap supaya kita terjebak dengan syirik khafi ataupun menunjuk-nunjuk di atas perbuatan kita. Jadi tuan-tuan puan-puan dimati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah pada malam ni saya kongsikan, ya, satu perkara yang sangat besar dalam kehidupan kita. Kita kena berusaha untuk menjauhi daripada perbuatan syirik, kerana syirik inilah suatu dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan kecuali dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu bagaimana tuan-tuan puan-puan? Taubat yang bersungguh-sungguh. Sebagaimana Imam Ghazali menyebutkan, bila kita nak bertaubat, yang pertama sekali kena istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita faham maknanya, bukan sekadar astaghfirullahalazim macam malam Jumaat tu kan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nasi dah siap belum? Dia sebut tapi tak masuk hati. Tapi bila kita istighfar, itu benar masuk dalam hati dan kita menangis, kita menyesal. Itu yang kedua, menyesal di atas dosa yang kita lakukan, ya. Dan kita memang manusia, juga katakan kita bukan malaikat, memang kita tetap akan melakukan kesilapan. Tapi kalau kesilapan yang diulang-ulang itu tidak boleh diterima, walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, ya. Jadi bila sengaja membiasakan dosa kecil, tak apalah, nanti buat lagi, nanti minta ampun, buat lagi minta ampun, lama-lama dosa yang kecil itu menjadi dosa besar, ya. Yang pertama istighfar, yang kedua menyesal, yang ketiga al-azmu ala adamil audi ila zambi. Kena berazam bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada maksiat yang dilakukan. Itu syarat yang ketiga. Dan yang keempat, kalaulah mazalim itu berkaitan dengan sesama manusia, dia kena pulangkan hak yang dizalimi dan perlu memohon ampun dan kemaafan di atas kesilapan yang dilakukan terhadap orang lain. Mengumpat contohnya, mengumpat pun dosa besar juga kan. Bila kita mengumpat, kita mencita keburukan orang lain, ingat Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa, sehingga orang yang kita umpat itu, orang yang kita kata di belakang itu, memberi kemaafan kepada kita. Berani kita nak terus terang, Mat, entah Maria semalam aku mengumpat kau, berani? Jelas tadi lempang ni kita tak berani. Akhirnya mudah kita kosong-kosong, ya. Bila masa raya tu kita kosong-kosong, tak berani nak sebut kesalahan, kesilapan yang kita. Kalau hutang, okey, kita halal bihalal, ya, tak boleh. Bila halal nak halalkan, dia kena tahu apa yang kita ambil. Kadang dia pun tak tahu apa yang dia ambil. Lebih lagi kalau melibatkan harta pusaka, sama adik-beradik. Selalu siapa yang ambil banyak? Adik ke abang? Abang ambil banyak. Sebab aku dulu tolong bapak tahu. Kebun tu aku yang tolong bapak menebas, baca semua. Engkau kecil-kecil mana tahu? Dia pun ambil banyak, ya. Sedangkan dalam Islam ada caranya. Jadi bila kita ambil harta dengan cara betul, maka kita kena pulangkan balik, ya. Kalau dah dia tak halalkan, ke akhirat nantilah yang akan menjadi perhitungan kita. Dan tuan-tuan puan, kalau berkaitan harta ini, selesaikanlah di dunia, ya. Kalaulah kita dizalimi, lebih baik kita halalkan, kita lepaskan. Tak apa yang pula tak apa, nanti aku tuntut ke akhirat, ya. Kita pun tak tahu ke akhirat kita macam mana, kan. Kita bukan nak tuntut ke orang, takut kita pun banyak lagi tuntutan-tuntutan yang Allah Subhanahu wa taala akan kenakan kepada kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan kita sentiasa di atas jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan daripada syirik ini. Ini dah banyak kali setakat ni tak habis lagi, sambung lagi, tapi yang ini betul-betul setakat dulu. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظم سلطانك. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم علمنا التأويل. اللهم اجعلنا ممن يعمل بما علمنا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أهل جنتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.